Bertemu kembali rentasan berita edisi 1219, saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Apakah yang dibisikkan syaitan hari ini? Berbekalkan momokan hantu DAP, MIC bodohkan Melayu. Apa khabar dengan Penjana Kerjaya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Kuala Nerus yang keluar PAS tapi mesra UMNO Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali berkata kenyataan bahawa BN adalah musuh PN meletakkan PAS dalam dilema. Beliau berpendapat kenyataan tersebut membakar jambatan yang menghubungkan antara PAS dan juga UMNO. Kini jambatan itu sedang diusahakan untuk dibina kembali. Menerusi kenyataan oleh Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bahawa BN bukan musuh PAS. Ia talian hayat kerjasama politik namun ia tidak disenangi oleh setengah pihak yang akan terjejas dengan MN ini, katanya dalam satu kenyataan. Beliau dipercayai mengulas mengenai kenyataan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin yang secara tegas berkata, kita dalam Perikatan Nasional sudah ada kesepakatan dan antara perkara yang telah disepakati, saya nak sebut sini bahawa musuh utama kita tidak lain tidak bukan Barisan Nasional. Mahyadin berkata demikian ketika berucap di majlis sambutan hari ulang tahun ke-6 Bersatu baru-baru ini. Menurut Khairuddin, Muafakat Nasional telah melakar sejarah kesatuan kalangan umat Islam dalam dua parti politik terbesar Melayu Islam. Kehadiran MN menakutkan PH untuk berhadapan PRU ke-15. Mereka sudah membayangkan sekurang-kurangnya 28 kerusi-kerusi parlimen yang akan terlepas kembali ke tangan sama ada UMNO atau PAS menerusi MN. Maka tidak pelik perancangan dibuat untuk membakar jambatan Muafakat Nasional, ujarnya. Tak pasal-pasal Pakatan Harapan dituduh membakar jabatan Muafakat Nasional. Sedangkan pimpinan PAS dan UMNO bertelagah sesama sendiri berikutan PAS memilih bersatu pada pilihan raya negeri Melaka. Pada pilihan raya negeri Johor, calon PAS juga menentang calon UMNO Barisan Nasional. Kata Khairuddin lagi, jambatan MN yang mula terbakar menjadikan PH bernafas kembali. Agenda untuk memecahkan MN sentiasa berjalan. Percikan api pertembungan antara PAS dan UMNO sangat mudah merebak. Hanya dengan sedikit minyak, api menjadi marak kerana mereka telah bertembung selama 45 tahun sejak 1978. Sedapnya mulut Khairuddin membuat tobahan kepada Pakatan Harapan. Mentang-mentang fitnah kepada parti politik sukar dikenakan saman. Beliau seterusnya memberi amaran ahli PAS dan UMNO perlu berhati-hati dengan agenda perpecahan ini. Pada tahun 2015, Muhammad Khalil Abdul Hadi yang ketika itu menjawat sebagai Timbalan Ketua Pemuda PAS menegaskan PAS dan UMNO tidak boleh bergabung sama sekali kerana dasar perjuangan kedua-dua parti itu sangat jauh berbeza. Katanya pimpinan DAP iaitu Lim Guan Eng yang menuduh PAS akan bergabung dengan UMNO disifatkan sebagai suara-suara syaitan yang lahir daripada perasaan was-was dan tidak berasaskan kepada fakta. Keputusan kalau PAS ini bergabung dengan UMNO bukan keputusan individu, bukan keputusan Presiden, Pemuda dan seumpamanya. PAS ini sebuah parti yang mana kita ada sistem kita sendiri, diputuskan oleh jemaah, oleh jawatan kuasa, oleh syura, oleh muktamar dan seumpamanya, jelas beliau. Kenyataan beliau masih boleh diakses dalam portal bulletinonline.net. Ini suara-suara syaitan yang mana tidak berasaskan hujah dan fakta, tetapi semata-mata untuk memburukkan pihak-pihak tertentu. Demikian katanya dalam satu wawancara dengan pihak media di Pejabat Perhubungan PAS Terengganu, Khamis 28 Mei 2015. Ketika itu beliau menafikan dengan keras bahawa PAS akan bersama dengan UMNO. Kini apa yang disebut oleh Guan Eng ternyata benar. PAS membentuk kerjasama dengan UMNO secara rasmi menerusi Muafakat Nasional pada 14 September 2019. Kononnya atas nama Penyatuan Ummah. Muhammad Khairuddin pula adalah penyokong kuat pembentukan Muafakat Nasional itu. Malangnya, pada tahun 2021, bibit-bibit perpecahan dalam Muafakat Nasional mula kelihatan kerana ketegasan UMNO menolak bersatu. Khairuddin dalam usaha menyelamatkan Muafakat Nasional memaknai satu hantaran di Facebook pada 30 September 2021 menegaskan penyatuan umat
atas nama Islam adalah cita-cita PAS. Membina perpaduan ini penuh ranjau dan duri. Syaitan-syaitan pengadu domba berkeliaran keliling kelalang, bergayut di bawah jubah dan baju kebangsaan membisikkan agenda perpecahan. Usah terpedaya dengan bisikan bahawa kita sudah kuat, tidak memerlukan rakan untuk saling memperkuatkan. Ketamakan selalu menjadi punca kerugian besar, penuh penyesalan di hari mendatang, katanya. Namun apabila pilihan raya negeri Melaka diadakan pada 20 November 2021, PAS meninggalkan UMNO untuk bersama bersatu. Jika diteliti daripada kenyataan Khairuddin, mereka terpedaya dengan bisikan syaitan pengadu domba. Kini pimpinan PAS dan Bersatu bertelagah pula kerana masing-masing tidak setuju siapa musuh utama mereka. Pemimpin PAS kata musuh utama mereka ialah Pakatan Harapan, bukan Barisan Nasional. Manakala pemimpin Bersatu pula kata musuh utama Perikatan Nasional ialah Barisan Nasional. Adakah kali ini ia fenomena bisikan syaitan juga? Demikian sikap pemimpin yang merencana langkah syaratan pada hujung Februari 2020 dan menjatuhkan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat. Umat Islam diajar bahawa sifat hasutan syaitan tidak terarah pada satu kejahatan khusus. Jika syaitan tidak berjaya membisikkan atau menghasut satu kejahatan, ia akan berpindah untuk menghasut supaya melakukan kejahatan lain pula. Kerana bagi syaitan, semua kejahatan adalah sama. Jika pemimpin Islam imannya senipis kulit bawang, begitu cepat terpengaruh dengan bisikan syaitan, apalagi yang rakyat boleh harapkan daripadanya. Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat DAP Sheikh Omar Bagharib Ali berkata timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan membuktikan bahawa MIC adalah pak turut yang menyerahkan pentadbiran kerajaan Barisan Nasional secara veto kepada Perdana Menteri. Kerana itu, kata Sheikh Omar, beliau tidak pelik apabila bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhkan hukuman oleh mahkamah kerana salah guna kuasa. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Tegas Sheikh Omar yang membawa maksud kuasa cenderung untuk korupsi. Kuasa mutlak pula membawa kepada korupsi secara mutlak. Beliau merujuk kepada kenyataan Saravanan semasa sidang media pada 25 September lalu yang menegaskan walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, DAP tetap akan menentukan bagaimana negara ini ditadbir. Kalaupun BN bertanding, kita cukup pasti Perdana Menteri menentukan segala-galanya, katanya. Lapor Desta 25 September lalu. Sheikh Omar menyelar kenyataan tersebut dan berkata pemusatan kuasa yang besar menyebabkan kerajaan BN tiada semak imbang, tiada accountable dan gagal menjalankan urusan pentadbirannya secara kolektif. Bahkan MIC ibarat boneka sahaja bidasnya. Sheikh Omar mempersoalkan keberkesanan peranan MIC sebagai wakil kaum India di dalam Barisan Nasional. Dalam keadaan sebegini, adakah MIC akan berjaya untuk membawa isu-isu rakyat? Sebagai sebuah parti Malaysian Indian Congress, adakah MIC boleh berfungsi dengan efektif sedangkan mereka hanya menjadi pak turut kepada seorang Perdana Menteri UMNO? Soalnya. Sebaliknya, kata Sheikh Omar, Pakatan Harapan terbina di atas premis dan semangat kesamaan dalam demokrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat berbilang kaum. Saya ingin nasihatkan Saravanan supaya cukup-cukuplah menyalahkan orang lain, salahkan DAP. Diri sendiri jadi pak turut, jangan sibuk tuduh orang lain tempelaknya. Menurut beliau, parti-parti dalam Pakatan Harapan sebagaimana DAP berjuang demi kepentingan rakyat tanpa melihat perbezaan kaum. Dalam Pakatan Harapan kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tiada abang besar dan tidak tunduk kepada sesiapa. Bagi kami kepentingan rakyat adalah perkara yang paling utama, tegasnya. Mengulas kenyataan Saravanan itu, Pengerusi Amanah Negeri Sembilan Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman berkata budaya menakut-nakutkan rakyat dengan memainkan isu kaum sebegitu adalah tidak sihat dan boleh menggugat keamanan negara. Dulu kenyataan begitu selalu dikatakan oleh pemimpin UMNO yang mana mereka nak menakut-nakutkan orang Melayu supaya jangan memilih Pakatan Harapan. Agaknya untuk pilihan raya umum ke-15 ini UMNO subkontrak peranan itu pada MIC pula kerana mereka tiada modal untuk meraih undi rakyat melainkan dengan kenyataan provokasi sebegitu sindirnya seperti dipetik Sinar Harian pada Selasa. MK Ibrahim menegaskan kerajaan Pulau Pinang yang diketuai oleh DAP telah membuktikan tiada penindasan berlaku terhadap orang Melayu dan agensi agama turut diberi peruntukan. Katanya Pakatan Harapan telah membuktikan hak dan keistimewaan orang Melayu tidak terganggu dan Perdana Menteri tetap dipilih dalam kalangan orang Melayu apabila gabungan itu berjaya memerintah kerajaan selepas pilihan raya umum ke-14. Jom China ingin menambah kecuali Jawatan Menteri Keuangan, Jawatan Menteri Kanan lain yang dianggap lubuk duit seperti Kementerian
Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Pendidikan dan Wilayah Persekutuan masih dipegang oleh Parlimen Melayu. Untuk rekod, MIC ialah parti berkauman yang kononnya mewakili kaum India, tetapi ia bergantung kepada undi orang Melayu yang menyokong UMNO dan PAS jika Muafakat Nasional masih hidup untuk mendapat kemenangan. Sentimen asabiah Melayu, UMNO dan PAS itu digunakan untuk meraih sokongan berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15 akan datang. Berpolitiklah secara matang, bukan mengarut seperti yang disebut oleh ahli Parlimen Pakatan Harapan Kelang, Charles Santiago. Demi menyembunyikan kelemahan sendiri, mereka menuding jari kepada DAP berhenti mencari kambing hitam dan lihat kelemahan diri sendiri. Jika tidak, anda akan kehilangan pekerjaan, sindir beliau. Justru tidak heran jika Saravana menyerang DAP demi mendambakan sokongan orang Melayu yang ditakut-takutkan dengan slogan No Anwar, No DAP. Ini zaman milenium, berhentilah kerja memperbodohkan Melayu dengan memohkan hantu-hantu Waima, hantu DAP. Masihkah anda ingat skandal program insentif pengambilan pekerja atau lebih dikenali sebagai Penjana Kerjaya yang meletup pada Mei 2021? Siapa Menteri Sumber Manusia ketika itu kalau bukan Timbalan Presiden MIC, Datuk Seri M. Saravanan? Nasib beliau baik kerana setelah Kerajaan Tebuk Atap 1.0, pimpinan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyari Mat Yassin dijatuhkan, Saravanan dikekalkan di kementerian yang sama oleh Kerajaan Tebuk Atap 2.0 yang diterajui naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Namun setelah diberikan amanah untuk bertanggungjawab terhadap kira-kira 15 juta pekerja di negara ini dan 671.2 ribu pencari kerja, apakah yang beliau lakukan untuk rakyat negara ini? Jom kita rentas idea brilian sumber manusia di negara ini. Penjana Kerjaya di bawah pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau Penjana yang bermula pada 15 Jun 2020 adalah bertujuan merangsang permintaan pekerjaan di kalangan majikan dan meningkatkan peluang pekerjaan serta kebolehan pekerjaan di kalangan pencari kerja tempatan. Kementerian Sumber Manusia telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program ini melalui penyedia perkhidmatan pekerjaan negara, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Tiba-tiba sekitar Mei 2021, pelbagai media mula menyiarkan berita bagaimana majikan menyalahgunakan program Penjana Kerjaya dengan tuntutan palsu. Lebih setahun kemudian, iaitu pada 15 Julai 2022, media melaporkan Perkeso telah menggantung bayaran program insentif pengambilan pekerja atau Penjana Kerjaya berjumlah RM423 juta susulan terdapat penyelewengan dan tuntutan palsu yang membabitkan pihak majikan dan penyedia latihan. Serentak dengan tindakan Perkeso itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melancarkan Ops Haya dan setakat 20 Julai lalu 45 individu yang dikatakan bertanggungjawab menyeleweng dana Penjana Kerjaya telah ditahan reman. Pada 22 Julai, pengerusi sebuah badan bukan kerajaan NGO Persatuan Harapan India Malaysia PHIM, Mani Maran Manika, mendakwa penyelewengan dana Penjana Kerjaya kira-kira RM100 juta melibatkan beberapa pemimpin MIC dan salah seorang daripada pemimpin yang terlibat iaitu Ketua Wanita MIC. Beliau telah membuat laporan beserta dengan dokumen yang dakwanya sebagai bukti berhubung kes tersebut di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya. Pada 25 Julai pula, Pengarah Strategi Pemuda Amanah Nasional Amar Atan membangkitkan isu terbabit dan menuntut Saravana meletakkan jawatan di atas kealpaannya memandangkan skam Penjana Kerjaya ini berlaku di bawah kementeriannya dan ia melibatkan pemimpin partinya sendiri. Jika Saravanan terus kekal sebagai menteri, dikhawatiri akan berlaku konflik of interest dalam penyiasatan terhadap pemimpin-pemimpin MIC tersebut, katanya dalam satu kenyataan. Pemuda Amanah mempersoalkan keikhlasan Saravanan dan kementeriannya dalam menyiasat skam Penjana Kerjaya tersebut yang dikesan berlaku sejak tahun lalu. Apakah punca kelewatan ini? Adakah Saravanan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh umum soal amar? Beliau berkata jumlah bayaran yang telah dibuat oleh Perkeso kepada para majikan dan pekerja di bawah program Penjana Kerjaya sehingga hari ini adalah sebanyak RM2.34 bilion. Pemuda Amanah Nasional menggesa agar audit forensik dibuat secara menyeluruh terhadap semua program yang diperkenalkan di bawah pakej rangsangan ekonomi kerajaan BNPN.
Sekarang sudah masuk hujung September 2022. Tidak ada apa-apa tindakan lanjutan daripada penguat kuasa. Kecewa kerana pelbagai laporan yang dibuatnya sebelum ini tidak mendatangkan hasil. Pada 15 September, Mani Maram Manikam menghantar memorandum ke Istana Negara menuntut supaya diadakan siasatan diraja RCI terhadap penyelewengan dana program Penjana Kerjaya ini. Caruman pekerja disalahgunakan menerusi program ini. Siapa yang hidup mewah? Beberapa orang pemimpin MIC sampai membeli kereta yang mahal. Tegasnya. Terkini pada 26 September, Timbalan Ketua AMK Malaysia, Kamel Munim tampil dalam satu kenyataan mempersoalkan apakah langkah susulan daripada pihak kerajaan ekoran daripada penahanan reman 45 orang individu yang dikatakan bertanggungjawab menyeleweng dana penjana kerjaya. Sehingga kini masih belum ada sebarang pendakwaan yang dibuat terhadap mereka yang terbabit oleh SPRM. Apalagi yang ditunggu oleh pihak SPRM sebenarnya? Adakah bukti-bukti masih belum mencukupi? Siapakah individu-individu yang bersalah dan bertanggungjawab menyeleweng dana penjana kerjaya ini? Soal beliau. Namun pihak berkenaan dilihat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan isu penjana kerjaya dan keperitan mereka yang menjadi mangsa skam ini. Kelewatan pihak kerajaan mengheret penyeleweng-penyeleweng durjana ini ke muka pengadilan dikhawatiri akan menimbulkan syak wasangka dan tanggapan buruk terhadap komitmen kerajaan dan Perdana Menteri khususnya dalam usaha memerangi endemik rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Adakah kerana terdapatnya individu-individu berkedudukan tinggi di sebalik skandal penyelewengan ini seperti yang diragui oleh setengah pihak bidasnya? Hari ini Saravanan dihantui skandal penjana kerjaya meminjam naratif PAS kononnya rakyat menderita semasa Pakatan Harapan mentadbir negara ini. Rakyat sudah melihat selama 22 bulan macam mana mereka menderita. Saya percaya orang Melayu sendiri tidak akan bagi undi kepada PH selagi ada DAP katanya seperti dipetik utusan online. Kalau anda rasa hebat sangat, benci sangat kepada Pakatan Harapan, mahu hapuskan DAP, bertandinglah menentang M. Kul Segaran di Parlimen Ipoh Barat. Ada berani. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.